Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Umairah Ayuni binti Khairul Rahmat. Nombor kad matrik D202110999056. Bagi kod kursus VAH3013 iaitu Plant Propagation and Nursery Management, saya perlu menjalankan satu aktiviti pembiakan pokok, iaitu dari segi marketing ataupun dalam bahasa Melayu dikenali sebagai tut udara, budding iaitu cantuman mata tunas, dan grafting iaitu cantuman baji. Kaedah tut adalah salah satu kaedah pembiakan tampang di mana sebahagian daripada bahagian pokok itu digunakan sebagai asas untuk pembiakan. Kelebihan pembiakan tut adalah mendapat ciri pokok induk yang sama, tanaman baru dan cepat matang, dan kelemahannya pula tanaman mudah tumbang kerana tiada akar tunjang. Untuk kaedah tut, saya telah memilih pokok mangga ataupun dikenali sebagai Mangifera indica. Menanam pokok Mangifera indica adalah salah satu perkara yang sangat menarik kerana ia memberikan banyak buah-buahan yang boleh digunakan untuk membuat jus ataupun membuat makanan. Mari kita lihat cara-caranya. Jom! Sediakan tanaman. Jika menggunakan tadah perkadaran, tanah dengan baja organik adalah 1:1. Memilih dahan yang sihat dan bersihkan kawasan sekeliling daripada daun-daunnya. Buatkan 2 kelaran di sekeliling. Kelaran pertama dibuat di bawah mata tunas dan kelaran kedua dibuat kira-kira 3 cm daripada kelaran pertama. Kulit pokok di antara kelaran dan kikis bahagian tersebut untuk membuangkan kambium. Kepalkan tanah dalam bentuk bulatan sebesar genggaman ibu jari dan ratakan di atas plastik. Hormon penggalak akar digunakan untuk mempercepatkan pertumbuhan akar. Sapukan di atas tanah medium tersebut ataupun boleh disapukan di kelaran dahan tadi. Pastikan medium tersebut dikenakan pada bahagian kelaran dengan padat dan melekat dengan baik. Bungkus kepalan tanah dengan mengikat pada bahagian atas kelaran pertama. Pastikan kedua-dua hujung bungkusan diikat dengan ketat dan kemas untuk mengelakkan air dan juga semut dari masuk ke dalam bungkusan plastik tersebut. Selepas 2 ke 3 bulan, tut ini akan mengeluarkan akar dan boleh dipotong di bahagian bawah. Teknik kedua adalah kaedah cantuman baji. Cantuman baji merupakan satu proses yang mencantumkan 2 bahagian pokok yang masih hidup dengan cara atau kaedah yang membolehkan bahagian-bahagian itu bersatu dan membentuk satu produk. Cantuman ini dilakukan untuk mendapatkan klon-klon yang baru yang lebih baik. Klon baru ini lebih baik dari segi ketahanan penyakit, tahan rendam air dan pengeluaran hasil yang tinggi. Untuk kaedah ini, pokok yang saya gunakan ialah pokok kertas atau nama saintifiknya Bougainvillea. Potong atau trim hujung pokok asal dan bersihkan daun di sekeliling bagi mengelakkan proses transpirasi yang tinggi. Di bahagian tengah-tengah pokok ranting pokok penanti dibelah kepada 2. Pilih pokok sayon yang lembut dan masih muda untuk dicantum pada pokok penanti. Pangkal tunas pokok sayon yang hendak dicantum dipotong secara menyerong membentuk V. Sambungkan dahan tunas pokok sayon dan dahan pokok penanti dengan menggunakan pita parafilm. Akhir sekali, sungkupkan pokok tersebut dengan plastik luksinar bagi mengelakkan dehydration bagi pokok yang baru disambungkan. Ikatkan dengan kemas pada hujung dahan dan biarkan dahan pokok penanti dan dahan pokok sayon bercantum dengan sendirinya. Bagi cantuman mata tunas pula, saya menggunakan pokok yang sama seperti cantuman baji iaitu pokok Bougainvillea. Sediakan pokok penanti dan pokok mata tunas yang sesuai untuk digunakan dalam proses cantuman ini. Toreh kulit dahan pokok peranti yang telah dipilih dengan menggunakan pisau yang tajam.
Pastikan bahagian dalam dahan atau batang tidak tercedera. Kupas dan buang keseluruhan kulit bahagian tersebut. Pilih mata tunas dari pokok yang sihat dan berkualiti. Selepas dikeluarkan dari batang, pastikan terus buat cantuman. Jika terlalu lama, tunas akan menjadi kering dan tidak akan menjadi. Kupas di sekitar mata tunas mengikut ukuran yang sama dan berpadan dengan pokok penanti. Tampal bahagian mata tunas pada bahagian pokok penanti yang telah dikupas tadi. Ikat kawasan cantuman dengan pita parafilm sehingga kemas. Buat ikatan bermula dari bawah ke atas. Pastikan tiada ruang untuk air masuk ke dalam kerana ia boleh menjejaskan cantuman, dan pastikan tidak menutupi mata tunas tersebut. Kesimpulannya, pembiakan tampang dapat menghasilkan pokok yang seragam dan sama ciri-cirinya dengan pokok induk. Pembiakan tampang juga lebih murah dan ekonomik jika dibandingkan dengan cara pembiakan biji benih. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Bye-bye.